Webi setuju tak dengan saya? Apabila seseorang pemimpin itu tidak dididik, tidak dikaderkan, diberi latihan, disumbatkan khasiat dan jati diri, dia hanya menang kerana wang, dia hanya menang kerana dia boleh beli orang dan dia tidak boleh bertahan sebagai pemimpin. Maknanya, macam YB sebut tadi, tamrinnya, maknanya melengkapkan untuk jadi pemimpin itu bukan satu benda yang mudah. Untuk latihan dan gelanggang latihan ini perlu kita lalui. Kerana ini merupakan foundation kita. Ia merupakan latih to be kepada seorang pemimpin. Dan pada saya, kalau sekiranya cepat naik, ianya cepat turun juga tu. Kita pandang ramai di kalangan kita, yang cepat naik, cepat juga jatuh. Kerana foundationnya tak kukuh. Jadi foundationnya pertama, tarbiyah berkenaan dengan parti kita. Faham kenapa UMNO itu diwujudkan. Kemana UMNO nak dibawa sebenarnya. Di perut mana lahirnya parti kita. Jadi kefahaman ini penting, pertama. Yang kedua, hala tuju kita. Apa tujuan masuk parti? Nak bergaya kah? Nak segak-menyegak kah? Nak kumpul projek kah? Ataupun nak hanya jawatan saja kah? So, yang membeli ni tak lama tu. Kita dah tengok dah. Sebab tu saya duduk melihat antara kegagalan UMNO ini, pemimpin UMNO yang ada sekarang ini, bila mereka tidak ada ini, mereka tidak ada kefahaman tentang perjuangan, mereka boleh langgar perlembagaan parti. Lama mana tu? Tu nak bayar lama mana? Selama mana tu nak bayar? Perwakilan kita. Selama mana? Selagi nak jadi ketua. Selagi ada duit. Tu hari ni orang muda tidak boleh dimomokkan. Bagi duit ambil. Tapi pilih belum tentu. Sebab tu hari ni kita perlu faham bahawa apakah kehendak orang muda. Dan apa yang orang muda boleh lakukan. Orang muda maksud saya bukanlah terdiri daripada mereka yang belasan tahun dan sebagainya. Mereka yang muda dalam politik. Mereka yang nak berjinak-jinak dalam politik. Sebab itu kalau kita tengok kenapa orang lebih berminat dengan parti lawan kita. Kerana dia membuka ruang sepenuhnya. Dan hari ini Alhamdulillah, saya nampak dengan kepimpinan pemuda kita, ketua pemuda kita yang menarik seramai mungkin dengan kaedah-kaedahnya. Saya nampak Alhamdulillah tu. Kita mempunyai ramai pemimpin-pemimpin yang boleh kita ketengahkan. Tapi kalau sekadar mengenengahkan pemimpin tanpa kefahaman tentang perjuangan, tak ke mana juga kan? Itu pentingnya orang lama. Untuk melorongkan, memberi suntikan dan menanamkan di dalam hati sanubari setiap pejuang-pejuang muda ini. Apa yang perlu mereka laksanakan? Kalau kita ingat dulu ada pemuda tahan lasak. Siapa yang tanamkan? Pemimpin lama yang tanamkan kepada pemuda pada waktu itu. Justru pemimpin lama pada hari ini perlu main peranan tu. Tanamkan sayang kepada parti ini melebihi dari segala-galanya. Sebagai timbalan ketua bahagian, pandangan yang berhormat dengan sikap pemimpin-pemimpin daripada kalangan pemuda yang menyerang kepimpinan institusi secara terbuka. Saya ada muat naik satu posting tu. Bagi saya, tidak wajar untuk kita menyerang institusi presiden. Lagipun kita nampak ada tempohnya presiden kita. Jadi, sekarang ini kita sedang mengumpul kekuatan kita. Ya, suara-suara gini mesti mari tu. Apatah lagi daripada pemuda. Kita tahu dia ke orang muda, jiwa bergelora. Dan rasa nak sampaikan dia punya luahan rasa. Itu mungkin secara orang kata boleh. Tetapi kalau sekiranya menuju kepada presiden kita kena tengok. Sebab institusi presiden dalam parti kita ni supreme, tertinggi tu. Jadi kalau sekiranya nak minta presiden turun. Kenapa nak turun? Kalau tak nampak hala tuju. Hala tuju apa yang nak tengok lagi? Yang tak nampak hala tuju apa lagi? Tak nampak strategi. Strategi mana boleh beritahu orang tu? Tak nampak rahsia mana boleh beritahu orang rahsia? Cumanya pada saya tu, kita perlu mendukung apa yang presiden buat pada hari ini. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mengharap kepimpinan tertinggi kita jangan ada A dan B. Kalau dah ada keputusan tertentu, maka kita fokus kepada keputusan kita. Bila kita ada banyak sangat orang kata pandangan-pandangan atau cadangan-cadangan, maka ini yang menyebabkan bila sampai kat bawah tu, dia akan berterabur.